Dan tiba-tiba, lebay bersuara. Dia cakap, bukan aku yang nak senyap. Orang yang berdiri dekat luar tingkap tu yang suruh aku senyap. Hi, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Hari ni aku nak ceritakan tentang Spirits of the Coin atau dikenali sebagai Ouija board. Spirits of the Coin atau Ouija board ni digunakan untuk memanggil atau menyuruh untuk berkomunikasi dengan roh. Sebelum aku teruskan, aku nak ingatkan pada korang janganlah main permainan Spirits of the Coin atau Ouija board ni sebab permainan ni dikatakan haram dan boleh jatuh syirik. Pada asalnya, Spirits of the Coin ni bukanlah satu permainan, tapi adalah satu ritual yang digunakan oleh orang dulu-dulu untuk memuja atau meminta bantuan dan lain-lain. Tapi disebabkan orang terlalu kreatif, jadi orang dah ubah suai ritual ni jadi satu permainan mistik, dan yang paling bestnya, permainan ni popular di seluruh dunia. Ada yang guna permainan ni untuk tanya pasal jodoh atau keputusan peperiksaan ataupun nasib seseorang dan banyak lagi. Kalau kat negara orang putih, permainan ni lebih dikenali sebagai Ouija board. Ouija board ni lebih moden sebab ada papan yang dah lengkap dengan tulisan. Tapi kat Malaysia pula, kita kena tulis sendiri huruf-huruf dan nombor-nombor dekat papan tu. Guna kertas mahjong pun boleh. Dan katanya permainan ni lebih efektif dengan menggunakan duit shilling lama atau darah yang dititiskan ke atas duit shilling tu. Dan gunakan duit shilling tu untuk bermain Spirits of the Coin atau Ouija board. Banyak risiko tentang permainan ni yang menakutkan kalau roh yang dipanggil tu tak nak pulang dan nak teruskan permainan tu. Dia akan ganggu ke semua pemain sama ada merasuk atau mengganggu kehidupan harian diorang. Kebanyakannya orang yang bermain permainan Spirits of the Coin ni adalah pelajar sekolah berasrama. Kebiasaannya diorang akan main permainan ni pada lewat tengah malam. Risiko-risiko yang akan berlaku kalau main permainan Spirits of the Coin atau Ouija board ni, kalau kita tengah main permainan tu, lepas tu kita angkat jari daripada duit shilling tu, roh tu akan ikut kita balik dan ganggu kita sebab kita tak hantar dia balik ke tempat asal. Ataupun roh yang tak nak balik ke tempat asal dan mendampingi pemain. Disebabkan cerita tentang Spirits of the Coin ni tersebar dengan luas, jadi ada seorang pengguna blogger di Malaysia menceritakan pengalaman dia macam mana kawan dia main Spirits of the Coin tu terkena gangguan. Jadi watak utama ni aku bagi nama Amir, bukan nama sebenar. Kisah ni pasal senior-senior Amir yang bermain Spirits of the Coin pada malam Jumaat sekitar pukul 2.30 pagi. Masa tu, Kolej Amir ada 5 dom je dan dom Amir ni paling atas. Senior dalam dom Amir ajak kawan-kawan dia untuk lepak sama-sama. Masa tu, Amir tak boleh tidur sebab katil Amir ni sebelah tingkap. Dan senior Amir ni lepak dekat sebelah tingkap dan sebelah katil Amir juga. Antara katil dengan tingkap ada satu ruang besar macam tempat untuk study, siap ada meja sekali. So, diorang melepak dekat situ. Amir tak dapat tidur sebab diorang ni terlalu bising macam duduk dekat kedai mamak. Disebabkan terlalu bising, jadi Amir ni tak boleh tidur. Jadi dia pun capai phone dia untuk main-main dan dengar lagu. Dalam pukul 3.15 pagi, ada seorang senior ni, nama dia Kas, bukan nama sebenar. Kas ni nak pergi ke tandas sebab dia sakit perut. Jadi disebabkan dia ni mungkin penakut, jadi dia ajak kawan dia, nama dia Yop, bukan nama sebenar juga, untuk teman dia pergi ke tandas tu. Yop ni pula kalau pagi-pagi dia ni jenis penakut nak pergi mana-mana. Disebabkan Yop ni pandai menghasut dan mengugut, dia menyuruh Amir temankan Kas untuk pergi ke tandas. Jadi Amir ni dengan keadaan yang terpaksalah dia temankan Kas ni pergi ke tandas bersama-sama.
Dalam perjalanan menuju ke tandas, Amir ni dia memang pegang je phone dia tau. Jadi dalam keadaan sunyi sepi tu, tiba-tiba telefon Amir ni terpasang sendiri lagu. Amir dah mula rasa tak sedap hati. Jadi bila je dia orang sampai dekat dalam tandas tu, Kaz melepaskan hajat dia dan dia orang cepat-cepat balik semula ke dom. Nasib baik itu je perkara yang berlaku. Bila Amir dengan Kaz sampai je dekat dom, senior-senior Amir ni masih lagi melepak dekat situ. Dan masa ni lah bermulanya idea diorang nak bermain Spirits of the Coin. Jadi Kaz pun duduk dengan kawan-kawan dia. Dan Amir pula, dia terus baring dekat katil double decker dia. Dia dapat katil bawah dan ada seorang kawan dia lagi tidur dekat katil atas. Tapi yang dia peliknya, kawan dia ni lena je tidur walaupun keadaan yang bising macam tu. Dalam pukul 3.50 pagi, ada seorang senior ni nama dia Mael, bukan nama sebenar juga. Dia ajak main Spirits of the Coin dan dia cakap permainan ni tak bahaya pun kalau main ramai-ramai. Ada di antara senior-senior tu tak bersetuju nak main permainan tu dan cakap dia nak pergi tidur. So dalam ramai-ramai senior tu, tinggal sekerat je, lebih kurang dalam 5 orang lah termasuk Amir tadi. Tapi Amir tak main lah, dia baring dekat katil dia sambil tengok diorang main. Yang main tu cuma 4 orang je, iaitu Kaz, Yop, Mael dan juga Lebay. Jadi diorang pun start lah main Spirits of the Coin tu dekat atas meja study. Yang Amir perasan, ayat dekat atas kertas tu ada tulis yes, no dengan home. Jadi dia pun panggil spirit bla bla bla. Aku memang tak nak sebut lah sebab ayat tu macam berhantu sikit kan. Mael memanggil sambil tangan dia pegang dekat duit shilling lama tu. Terus tangan dia orang bergerak sendiri dekat yes. Masa tu Amir dah ketakutan lah sebab dia rasakan benda tu ada dekat situ kan. What are you doing here? Kali ni Kaz pula yang tanya dan tangan dia orang bergerak dekat home pula. Masa ni Yop dah muka cuak habis sebab dia takut. Dan dengan perasaan ingin tahu, Kaz bertanya lagi dekat spirit tu. Home, this is your home? Lepas tu tangan dia orang bergerak lagi dekat yes dan masa tu jugalah Yop lepaskan tangan dia daripada duit shilling lama tu sebab dia betul-betul dah ketakutan. Setahu Amir, kalau kita dah start main permainan tu, kita tak boleh biar macam tu je, kita kena main sampai habis. Kaz dengan Mael terkejut dengan tindakan Yop tu dan diorang pun marah Yop kenapa lepaskan tangan daripada duit shilling tu. Dan mata diorang tertumpu pula pada si Lebay ni sebab Lebay ni hanya diam je daripada start main tadi. Si Mael pun bertanya dekat Lebay, "Oi Lebay, kenapa kau senyap je daripada tadi?" Amir memerhatikan je si Lebay ni diam dan tak bergerak langsung. Dan tiba-tiba Lebay bersuara. Dia cakap, "Bukan aku yang nak senyap, orang yang berdiri dekat luar tingkap tu yang suruh aku senyap." Amir dah menggigil ketakutan dan dia tengok Yop lagi ketakutan. Kaz dengan Mael terus tengok dekat luar tingkap tu tapi dia nampak tak ada orang pun. Jadi dia pun marah si Lebay ni. Kenapa cakap macam tu? Tak ada orang lah dekat luar tingkap. Dalam tengah si Kaz ni membebel-bebel, tiba-tiba Lebay bersuara lagi. "Korang dah bawa aku keluar daripada dunia aku, korang tak nak hantar aku balik." Lepas tu si Lebay tu terus ketawa terbahak-bahak. Suara Lebay tiba-tiba bertukar garau. Masa ni Amir dah kelang kabut baca semua doa yang diingat. Bila Lebay cakap macam tu, dia berdiri membelakangkan Amir. Dan masa tu Amir tengah duduk dekat atas katil dia. Lebay pun bangun dan berjalan untuk menuju ke luar dom. Kaz dengan pantasnya tarik pinggang Lebay dan jatuhkan dia ke lantai. Dan Kaz cakap kuat-kuat suruh hantu tu keluar daripada badan Lebay. Tapi Lebay ni hanya ketawa je. Dan bila Mael nampak Kaz tengah pegang Lebay, dia pun turut membantu dan turut membaca apa-apa ayat yang ada dekat dalam kepala dia. Masa diorang tengah pegang Lebay sambil baca ayat-ayat Al-Quran, Lebay pun dah macam lemah je. Ingatkan hantu tu dah pergi, tapi rupa-rupanya dia ganggu kawan Amir yang tidur dekat katil atas tu.
Tiba-tiba katil atas tu bergegar. Jadi Amir pun pelik, dah kenapa bergegar ni kan? Jadi dia pun bangun dan melihat dekat katil atas, dia nampak kawan dia tengah cangkung sambil pandang dia. Muka dia memang bengis gila dan cara dia pandang tu macam nak makan orang. Dia pandang tepat dekat mata Amir dan masa tu Amir pun dah rasa ketakutan dan menggigil-gigil. Lepas tu dia terus ketawa, tapi kali ni ketawa dia lagi kuat daripada si lebay tu. Masa tu Kas dah lari pergi cari ustaz dan bawa ustaz datang ke dom diorang. Masa Kas pergi panggil ustaz, kawan Amir tu dia melompat dan lekat dekat dinding. Masa ustaz tu sampai, semua orang pun dah terjaga daripada tidur dan masing-masing terjegat je tengok kawan Amir tu dah melekat dekat dinding tu. Bila ustaz melihat keadaan, lama jugalah ustaz tu ambil masa untuk memulihkan kawan Amir. Selepas kawan Amir pulih daripada terkena rasuk, ustaz mengambil air dan membaca ayat-ayat Al-Quran dekat air tu sebelum bagi pada diorang yang terlibat untuk minum dan memulihkan semangat diorang. Dan selepas keadaan kembali tenang, ustaz pun membebel pada diorang dan cakap pada diorang jangan main benda-benda syirik macam ni lagi. Benda ni sangat bahaya dan boleh memudaratkan. Dan kalau korang nak tahu, ada banyak lagi benda-benda buruk yang berlaku kepada pemain-pemain yang lain yang main permainan Spirits of the Coin ni ataupun Ouija board. Ada juga yang sampai membawa maut. Jadi korang janganlah try untuk main permainan ni, okey? Jangan lupa like dan subscribe ya kalau suka dengan video aku. Thank you. Jadi itu saja cerita aku untuk kali ini. Nanti kita akan berjumpa di lain cerita. Bye.